Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin al-karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan ribuan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan daripada Allah, kita dapat bersama lagi pada hari yang berbahagia ini untuk kita menyambung kisah kita bersama dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang membicarakan tentang amalan-amalan yang mudah namun pahala yang akan diberikan oleh Allah kepada kita sangat melimpah ruah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini insya-Allah akan meneliti hadis yang ke-26 yang menceritakan tentang lumayan pahala membaca Al-Quran, iaitu pada muka surat yang ke-107 insya-Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-26 ini adalah hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi radhiyallahu taala anhu di dalam kitab Sunan beliau, atau lebih dikenali dengan nama Sunan At-Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Isnadina al-muttasil ila sayyidina al-imam At-Tirmizi Abi Isa Muhammad ibni Isa ibni Saurah ibni Musa ibni Ad-Dahhak Al-Bughi At-Tirmizi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i sunanihi wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin. بسنده عن محمد بن كعب القرظي قال سمعت عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. Terjemahan bagi hadis yang ke-26 ini adalah daripada Sayyiduna Muhammad ibnu Ka'b al-Qurazi. Beliau telah berkata, saya telah mendengar Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang telah membaca satu huruf daripada kitab Allah, maka baginya satu kebaikan disebabkan satu huruf tersebut. Satu kebaikan pula adalah bersamaan dengan 10 kebaikan seumpamanya. Okey, siapa yang telah membaca satu huruf daripada kitab Allah, iaitu dia telah membaca Al-Quranul Karim, dia baca satu huruf. Maksudnya dalam satu dia nak baca Al-Quran, dia akan membaca beberapa kalimah. Contoh kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di situ kita akan membaca beberapa kalimah. Kalimah lafzul jalalah Allah, la ilaha. Semua kalimah itu terangkum dengan gabungan huruf-huruf. Jadi kata Nabi SAW, barang siapa yang telah membaca satu huruf daripada kitab Allah, kalau disebut kalimah Allahu, di satu ada alif, lam, ha. Sudah ada 4 huruf yang gabungan huruf itu membentuk kalimah lafzul jalalah Allah. Jadi barang siapa yang telah membaca satu huruf, kalau disebut Allahu la, jadi kalimah Allah saja sudah ada 4, alif, lam, ha. Sudah ada 4. Maksudnya satu huruf saja
kebaikan yang akan diberikan Allah, dia akan dapat satu kebaikan. Setiap satu huruf, dia akan dapat satu kebaikan. Maksudnya dia dapat 4 kebaikan. Kalau dia sebut kalimah Allah, sebab tu dia membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Disebut kalimah Allah di situ, Nabi kata, setiap satu huruf dapat satu pahala. Maksudnya disebut kalimah Allahu, dia sudah dapat 4 pahala. Kemudian kata Nabi SAW, satu kebaikan pula adalah bersamaan dengan 10 kebaikan seumpamanya. Ini yang biasa kita akan jumpa di dalam hadis-hadis yang menceritakan tentang amalan. Satu kebaikan dibalas seperti 10 kali ganda. Jadi asalnya satu huruf, satu pahala. Sebut kalimah Allahu. Ketika kita baca ayat kursi, kita dapat 4 pahala sebenarnya pada peringkat awal. Namun dengan baiknya Allah Subhanahu Wa Taala, sayangnya Allah kepada kita, Allah gandakan pula seakan-akan kita sebut kalimah Allah tu 10 kali. Allahu, Allahu, Allahu 10 kali. Jadi dia akan dapat pahala seperti kita baca kalimah Allahu tu dengan 10 kali. Lalu daripada asal 4 pahala jadi 40 pahala. Ya Allah, subhanallah. Satu kalimah jadi 10 pahala. Lalu kata Nabi SAW, saya tidak mengatakan alif lam mim adalah satu huruf. Nabi SAW nak menegaskan kepada kita, bila kita baca Al-Quran, kita akan jumpa kalimah alif lam mim contohnya. Dalam surah Al-Baqarah katakan. Kita akan jumpa alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nabi SAW sebut, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Baik, Nabi sebut kalimah huruf di sini bukan maksud dia satu kalimah. Nabi maksudkan huruf memang huruf betul. Sebab kadang-kadang digunakan juga dalam bahasa Arab kalimah huruf, tetapi yang dimaksudkan adalah kalimah. Kadang-kadang digunakan kalimah huruf, tapi yang dimaksudkan bukan huruf alif, ba, ta tu, tapi kalimah yang terbentuk daripada huruf-huruf tersebut. Maknanya kalau kita sebut alif lam mim satu huruf, betul juga dari segi bahasa Arab. Sebab kadang-kadang digunakan kalimah huruf membentuk kalimah. Kalimah Allah satu huruf boleh juga dengan maksud huruf di sini bukan alif, ba, ta tu, tapi gabungan gabungan huruf-huruf yang membentuk satu kalimah. Jadi Nabi menegaskan, bukan maksud huruf dalam sabdaan Nabi tadi adalah huruf dengan maksud kalimah. Sebab satu kalimah akan terdiri daripada beberapa huruf. Namun, kata Nabi SAW, bahkan alif adalah satu huruf. Lam adalah satu huruf. Dan mim adalah satu huruf. Jadi bila kita sebut alif lam mim, kita telah menyebut 3 huruf. 3 huruf dapat 3 pahala. Kemudian Allah gandakan jadi seperti 10 kali kita sebut kalimah itu, dia akan dapat pahala 30 pahala. Subhanallah. Hanya dengan kurang daripada 5 saat. Alif lam mim. Lebih sikit 5 saat. Adalah lebih kurang dalam 7-8 saat. Hanya dengan kadar waktu yang singkat itu, kita sudah menerima pahala yang sangat tinggi. Subhanallah. Sebab itu, saya pilih juga hadis ini untuk menunjukkan lumayan sungguh bagi orang yang membaca Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, kita sekarang berada di dalam bulan Ramadan, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan, iaitu sekaligus. Sebab Al-Quran bukan turun bulan Ramadan saja. Daripada langit dunia nak turun kepada Nabi, bukan bulan Ramadan saja. Namun, ayat Al-Quran yang mula-mula turun kepada baginda Nabi adalah pada bulan Ramadan, iaitu surah Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Dan Al-Quran dulu sebelum turun kepada baginda Nabi, pernah Allah Ta'ala turunkan secara penuh. Secara penuh. Daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia, kalau saya tak silap. Saya terlupa secara tepatnya. Sebab proses penurunan Al-Quran ini, dia bukannya sekali turun daripada Allah turun kepada Nabi.
Tetapi dia letakkan akhirnya di langit dunia. Daripada langit dunia itulah akhirnya dipecah-pecahkan kepada baginda Nabi, diturunkan berdasarkan waktu-waktu yang tertentu. Namun yang turun ke langit dunia itu, yang Allah Ta'ala minta Sayyidina Jibril AS tolong simpan Al-Quran di langit dunia, itu seluruhnya sekali. Sebab tu kita biasa dengar firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadr. Iaitu pada malam bulan Ramadan. Pada salah satu malam bulan Ramadan, iaitu malam yang jatuh ketika itu. Malam itu malam Lailatul Qadr. Turun serentak semuanya sekali. Cuma daripada langit dunia nak kepada baginda Nabi SAW dalam tempoh 12 tahun. Dalam tempoh, bukan 12 tahun. Dalam tempoh 23 tahun. 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Al-Madinah. Jadi, kalau kita lihat para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Al-Quran yang turun kepada baginda Nabi SAW, dan kita pula Alhamdulillah berada pada bulan Ramadan, sangat eloklah kita mengambil sempena kedatangan bulan Ramadan ini, kita memperbanyakkan bacaan Al-Quranul Karim. Sebab satu huruf, Subhanallah, akan digandakan dengan 10 kali ganda. Maknanya kalau tuan-tuan duduk satu hari, baca sikit saja pun, dia sudah berganda-ganda. Apatah lagi sekarang kita dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan, pahalanya bukan seperti bulan-bulan yang lain. Sebab tu dalam kitab-kitab disebut, banyak-banyak bulan yang paling banyak sekali Allah nak bagi pahala bulan Ramadan. Selepas bulan Ramadan, diikuti dengan bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram, iaitu bulan Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rajab. Kemudian barulah bulan-bulan lain. Maknanya bulan Ramadan ini adalah sayyidu syuhur, ketua bagi segala bulan. Pahalanya sangat banyak-banyak sungguh. Pahala yang kita lakukan pada bulan Ramadan ni sangat banyak. Jadi hadis Nabi ni cerita pada bulan-bulan biasa. Apatah lagi kalau kita baca pada bulan Ramadan. Sebab tu kita tengok, bila datang bulan Ramadan, masyarakat kita pun dididik untuk bertadarus Al-Quran. Membanyakkan bacaan Al-Quranul Karim. Sambungan kepada hadis ini, kata Imam At-Tirmizi, hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Beliau telah berkata, ini adalah hadis hasan, sahih, gharib, berdasarkan jalur sanad ini. Maknanya berdasarkan jalur nak sampai kepada Nabi ini, daripada Imam Tirmizi, daripada gurunya sampai kepada baginda Nabi. Hadis ini berdasarkan jalur Imam At-Tirmizi, statusnya adalah kuat, iaitu hadis hasan, sahih, gharib. Hadis hasan, sahih, gharib. Ini adalah istilah dalam ilmu hadis. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, daripada hadis yang ke-26 ni, tahulah kita banyak sungguh pahala orang yang membaca Al-Quran. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, jangan kita ini langsung tidak membaca Al-Quran. Alhamdulillah, kita sembahyang, kita dah baca Al-Quran. Kita dah baca surah Al-Fatihah dan kita sambung dengan surah-surah yang lain. Alhamdulillah, itu pun dah besar nikmat dah tu. Maknanya kalau adalah satu orang tak nak baca Quran langsung, dia sembahyang pun dia telah membaca Al-Quran. Dia akan baca Al-Quran tiap-tiap hari. Sebab orang Islam, insya-Allah dia akan melakukan salat, dia akan sebut nama Allah, dia akan membaca Al-Quran di dalam sembahyang. Namun bukanlah itu yang kita nak capai. Itu adalah seringkas-ringkas kedudukan seorang yang membaca Al-Quran. Sepatutnya dia memperbanyakkan bacaan Al-Quranul Karim. Oleh kerana itulah para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita melihat kaum muslimin begitu berlumba-lumba untuk menghafaz Al-Quranul Karim. Sebab orang yang tak hafal Al-Quran, dia mungkin tidak membaca Al-Quran, melainkan hanya pada hari-hari yang dia nak. Dia baca Quran, kalau dia teringin dia baca. Kalau dia tak teringin, dia sibuk, dia tak baca. Tapi orang yang menghafaz Al-Quran, bayangkan berapa banyak dia akan habiskan seharian dia dengan Al-Quranul Karim. Dia akan, kalau dia tak hafal habis lagi, dia akan membaca, mengulang banyak kali sampai lengat, sampai lekat di ingatan dia. Maksudnya dia telah membanyakkan bacaan Al-Quran. Satu huruf pun dah dapat pahala sampai 30. Satu huruf dah dapat pahala sampai 10 kali. Itu baru satu huruf. Baik, katakan dia telah selesai menghafaz Al-Quran. Dia tak akan selesai begitu. Sebab dia akan mengulang bacaan Al-Quran. Supaya ayat Al-Quran yang telah dihafal menjadi ayat yang terus segar dalam ingatan dia. Sebab kalau tak mengulang,
Dia dah hafal pun sila habis. Dia tak boleh ingat dah apa yang telah pernah dia hafal. Nak hafal adalah susah. Dalam masa yang sama, dah hafal tak ulang, habis hafalan dia. Kalau dia nak ulang, terpaksa dia macam baru nak start, hafal balik semula. Sebab itu orang yang menghafaz Al-Quranul Karim, kita tengok hidupnya sentiasa dengan Al-Quran. Ini kelebihan ya. Kelebihan orang yang menghafaz Al-Quranul Karim. Sebab tu tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah, pertama sekali, kita semua kaum muslimin kena berusaha menghafaz sebanyak mungkin ayat Al-Quranul Karim. Biasa bila sebut orang hafal Quran, kita ingat budak tahfiz. Budak tahfiz ada, ustaz-ustaz ada hafal Quran. Kita macam mana? Mungkin kita selama ni, saya orang awam takkan nak kena hafal Quran. Tuan-tuan, bukankah ini satu peluang untuk kita sentiasa melazimi Al-Quranul Karim? Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, contoh kita dalam musim COVID ni, musim kita tak dapat ke mana-mana ni, masa kita banyak, mengapa kita tidak berusaha menghafaz Al-Quran? Mungkin orang kata, usia saya Ustaz, saya dah tak mampu nak hafal. Betul ke tak mampu? Allah Ta'ala telah mempermudahkan Al-Quran. Walaqad yassarna Al-Qur'ana lizikr. Sesungguhnya kami telah mempermudahkan Al-Quran. Kami telah mempermudahkan Al-Quran untuk diingat. Maknanya kalau kita nak, kalau betul kita ada kemahuan, kita usaha, Allah Ta'ala akan bagi taufik, Allah Ta'ala akan bagi kemampuan untuk kita menghafaz. Sebab itu tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, nasihat saya kepada diri saya yang pertama dan juga kepada seluruh yang hadir, kita kena berusaha menghafaz Al-Quran. Ada orang kata, saya mula tinggi nak hafal Quran ni Ustaz Kabur ni, tapi sekarang umur saya dah 60. Macam mana? Hafal. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu dikira dengan sebab niat. Kita teringin nak hafal 30 juzuk Al-Quran. Walaupun kita kata, ya Allah, boleh ke 30 juzuk tu? Tetapi di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Dalam pepatah yang biasa saya dengar guru saya Fadilatul Syaikh Said bin Shaltut Asy-Syafi'i sebut, himmatul rijal taqta'ul jibal. Jiwa satu orang lelaki yang kental itu, dia dapat memecahkan gunung. Benda susah pun dia boleh buat kalau dia nak. Himmatul rijal taqta'ul jibal. Itu bukan hadis Nabi ya. Itu memang kita boleh kata macam pepatah orang Arab lah. Himmatul rijal taqta'ul jibal. Himmah, kesungguhan seorang lelaki itu, seorang yang gagah itu, dia bila ada kemahuan dia itu boleh sampai pecahkan gunung. Walaupun kalau ikutnya, macam mana nak pecahkan gunung dengan tangan dia. Tapi kalau dia nak, dia boleh buat. Dia akan usaha. Begitu juga kita untuk berusaha memastikan kita boleh menghafaz Al-Quran. Ambil masa sikit kita ada masa, kita hafal. Hafal pula, subhanallah. Tuan-tuan, sebab saya sendiri memang dalam hati saya belum hafal Quran sepenuhnya. Dulu pernah hafal sampai 12 juzuk. Lepas tu tak mengulang-ulang, akhirnya banyak tak ingat dah. Setiap hari rasa tertekan. Allah, bila baca tak apa nak lekat. Sebab apa? Sebab kita mungkin kurang mengulang. Pun begitu tuan-tuan, alhamdulillah, berkat kerana kita pernah menghafal walau sedikit. Beberapa juzuk lah pernah cuba untuk hafal. Menyebabkan kita akan sentiasa ditekan oleh jiwa kita untuk mengulang Al-Quranul Karim. Maknanya, secara tak langsung, kita sudah diberikan taufik oleh Allah untuk sentiasa dengan Al-Quranul Karim. Maka kita akan mengulang. Lepas kita dah mula ingat, kita akan mengulang ayat itu. Sebab itu, orang yang bersama dengan Al-Quran, dia akan hidup dengan Al-Quran. Dalam masa yang sama, semakin naik darjat dia, semakin naik darjatnya. Sampailah dia meninggal dunia, tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, saya sangat-sangat mengharapkan semua sidang pendengar berusaha untuk menghafaz sebanyak mungkin ayat Al-Quran. Letak dalam cita-cita 30 juzuk. Letak dulu niat. Saya nak hafal 30 juzuk Al-Quran. Walaupun umur saya dah 60 ke, 70 ke, 80 ke, selagi kita tak tahu bila kita akan dipanggil Allah, selagi itu saya nak usaha. Sebab niat kita itu sini sudah dapat pahala dah. Kemudian kita bertawakal kepada Allah, kita mula menghafaz sedikit demi sedikit. Dari satu ayat ke satu ayat. Dan kata guru saya Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, supaya hafalan kita ini sentiasa kita dapat ulang. Jangan kita mengulang di luar solat. Ini pesan guru saya Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi. Pengalaman beliau menghafaz Al-Quran dan beliau merupakan seorang ulama, seorang yang alim dalam bidang tasawuf, dalam bidang ilmu hadis, dalam bidang fiqh, tapi dalam masa yang sama, dari segi pekerjaan beliau merupakan seorang doktor bedah.
Jadi beliau dulunya masa dalam kuliah dulu, di universiti dulu, beliau adalah ambil bidang perubatan sampai selesai PhD dalam bidang perubatan. Tapi dalam masa yang sama beliau bertalaki dengan para ulama, dan satu ketika itu Al-Azhar buka ruang. Siapa yang nak sambung pengajian di Al-Azhar walaupun dia tak pernah ikut silibus Al-Azhar daripada sekolah rendah, dia boleh masuk. Jadi guru saya ambil peluang untuk masuk Al-Azhar selepas beliau dah selesai dari segi bidang perubatan, dah jadi doktor. Dalam masa yang sama sebelum itu lagi beliau telah bertalaki dengan para ulama, telah menadah kitab semenjak daripada usia mudanya lagi. Dan masuk pula ke Al-Azhar, tambah lagi lah dengan pengajian secara rasmi sebagai seorang yang belajar di Universiti Al-Azhar Al-Sharif. Kata guru saya Fadilatul Syekh Husain bin Rushdi, jangan ulang Quran di luar solat. Sebab kadang-kadang kita ada masa, kadang-kadang kita ada masa. Guru saya sendiri, masa beliau sangat padat. Pagi mengajar, petang habis mengajar, rehat sekejap, sarapan, terus ke hospital. Bila ke hospital, kalau dalam sehari tu ada 3-4 kali kes kena bedah orang, maknanya kadang-kadang beliau balik lewat pukul 1 pagi, 2 pagi, lepas tu tidur, lepas tu bangun sebelum subuh, lepas subuh mengajar pula kami hadis Rasulullah SAW, lepas tu petang habis mengajar, sambung pula pergi ke hospital. Begitu kehidupan beliau. Beliau kata, masa bila saya nak buka Quran dan nak ulang? Tapi sewaktu beliau masa usia muda, di peringkat universiti, beliau sudah menghafaz Al-Quran. Sudah mula menghafaz Al-Quran. Beliau tak hafal daripada kecil. Beliau juga antara yang lewat menghafaz Al-Quran. Jadi pendorong jugalah kepada kami yang mungkin tak pernah ikut kelas-kelas tahfiz semasa kecil dahulu, untuk kita juga menghafaz Al-Quran. Sebab beliau boleh. Jadi kata beliau, saya mengulang dalam sembahyang. Sebab dalam sehari kita akan sembahyang. Tak kira macam mana pun mesti kita sembahyang. Bila kita sembahyang, kita akan baca Al-Quran. Betul tak? Lepas surah Al-Fatihah, kita akan baca Quran. Maknanya, setiap hari kita kena baca Quran. Dalam sembahyang. Selepas Al-Fatihah, disunatkan baca surah. Maknanya, kata beliau, kalau kita mengulang Al-Quran di luar solat, kalau kita ada masa, mungkin kita ada masa. Tapi mungkin tidak konsisten. Sekali kita mengulang, hari ni kita mengulang. Besok kita tak sempat, kita tak mengulang. Lusa sempat, kita mengulang balik. Lepas tu 2-3 hari tak sempat, tak mengulang Quran. Menyebabkan akhirnya Al-Quran tidak kuat dalam ingatan kita. Berbeza kalau kita mengulang Al-Quran di dalam solat. Sebab setiap hari kita kena solat. Jadi sepanjang hidup kita, daripada satu solat ke satu solat, daripada satu solat ke satu solat, kita akan mengulang hafalan kita. Maknanya, contoh, waktu tak sempat. Kita, katakan kita punya hari ni, jadualnya kita akan start dari surah Al-Baqarah. Okey, katakan kita sembahyang subuh pagi tadi, kita baca sebab waktu mungkin ada masa lapang sikit, kita baca katakan kita dah hafal banyak sikit, kita ngulang dalam solat, kita baca katakan 2 muka surat. Sembahyang subuh, muka surat pertama dengan kedua. Lepas tu dah tak sempat, dah ada urusan lah apa semua. Masuk Zuhur nanti, Zuhur tak sempat, nak sembahyang lama tak boleh. Okey, ambil lah 1 muka surat. Rakaat pertama, muka surat yang ketiga daripada awal sampai ke tengah. Lepas tu rakaat kedua, muka surat yang ketiga tu daripada tengah ke bawah. Akhirnya daripada subuh ke zuhur dah dapat 3 muka surat. Asar tambah lagi. Okey, satu hari habis sembahyang sampai sembahyang Isyak, dapatlah katakan 6 muka surat. Okeylah, tak apalah, walaupun tak dapat mengulang banyak, 6 muka surat. Besok sambung muka surat yang ke-7, ke-8, takat mana dapat 9, esoknya sambung lagi. Akhirnya sepanjang kita hidup, kita dapat mengulang Al-Quran dengan konsisten. Dan inilah, kata guru kami Fadilatul Syekh Husain bin Rushdi, inilah yang telah diamalkan oleh para sahabat baginda Nabi SAW. Mereka menjadikan hafalan mereka, ulangan Al-Quran mereka di dalam solat. Jadi kita sendiri katakan hari ni kita baru nak start. Akhirnya kita pun Alhamdulillah bila dengar ni semangat. Alhamdulillah, moga-moga kita semua sahut cabaran ini. Kita pun sejak lagi terus start daripada katakan surah Al-Baqarah. Kita pun start menghafal. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Okey, kebetulan kita biasa dengar ayat surah tu sampai 2-3 ayat tu kita dah hafal. Kita tambah ayat baru. Akhirnya kita pun mengulang. Okey, sembahyang Zuhur mungkin tuan-tuan sekarang ni pukul berapa dah? Di Malaysia pukul 2 lebih kan? Pukul 2 2 lebih kan? Okey, sekejap lagi kata masuk asar. Okey, mengulang takat kita hafal. Okey, masuk maghrib, ulang lagi. Katakan kita baru hafal sikit. Okey, tak apalah. Benda yang kita hafal tu kita ulang banyak kali. Biar satu hari tu kita baca Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin sampai setiap kali solat kita baca yang tu je.
Lepas tu kita tambah sikit lagi. Untuk besok kita hafal satu ayat lagi. Kita tambah balik. Ulangan dalam kita sembahyang. Akhirnya sedikit demi sedikit, ingatan kita terhadap Al-Quran kuat. Dan kita pun berusaha untuk tambah. Sampailah Allah izinkan takat mana kita dapat. Bayangkan kalau Allah panjangkan usia kita dan kita terus, sila akhir bulan kita dapat menghafaz 30 juzuk Al-Quranul Karim. Bayangkan tuan-tuan, kita dah membaca Al-Quran berapa banyak. Pahala Tuhan bagi berapa banyak. Kemudian orang yang menghafaz Al-Quran, dia akan memberikan syafaat kepada kaum keluarganya di akhirat kelak. Dan inilah yang kita nak. Orang yang menghafaz Al-Quran, ia akan menjadi orang yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada ahli keluarganya. Sebab tu saya mengharapkan diri saya sendiri, keluarga kita dan juga seluruh yang mendengar, tuan-tuan perempuan, mari kita sama-sama menghafaz Al-Quranul Karim. Letak dalam niat kita, letak 30 juzuk. Walaupun kita rasa macam payah, tak, letak dulu. Kemudian kita mohon kepada Allah agar mudahkan dan kita teruskan sedikit demi sedikit takat yang sampai Allah izinkan. Sebab niat nak hafaz sepenuh tu pun dah besar. Tapi kelebihannya bila kita dah menghafaz Al-Quran, setiap hari kita akan tengok tadi kita berhenti di muka surat ni. Okey, sebenarnya nanti kita sambung. Jadi kita akan sambung dalam solat. Kata guru saya Fadilatul Syekh Yusri, saya dah tak sempat dah. Dengan sibuk mengajar, dengan sibuk bedah orang. Pun begitu tuan-tuan, selang 2 minggu beliau akan khatam Al-Quran dalam solat. Selang 2 minggu, sekali khatam. Itu tara tak sempat tu. Itu tara beliau tak sempat dengan kelang kabut, dengan mengajar ke sana ke sini, bedah orang sampai 2-3 jam sekali bedah kan. Dalam masa itu pun, oleh kerana Quran sudah dalam minda beliau solat je tambah. Sembahyang sunat je tambah. Selalunya 2 minggu sekali khatam Al-Quran. Kali ini saja kami tak dapat untuk solat bertarawih dengan beliau di masjid beliau di Al-Muqattam. Dengan sebab wabak yang melanda ini, kita di Mesir belah malam tak boleh keluar, belah pagi boleh keluar. Tapi bahaya juga tu. Saya sendiri pun tak pun nak keluar, mereka ada hal-hal yang penting. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau sebelum-sebelum ini, pada bulan Ramadan lah kita akan tengok subhanallah betapa Allah memuliakan orang yang menghafaz Al-Quran. Macam guru saya tadi, dan juga anak-anak murid beliau yang telah menghafaz Al-Quran, beliau akan buat gili. Kita akan sembahyang tarawih tak banyak, 20 rakaat je. Syekh Yusri sembahyang 20 rakaat je, tak banyak. Start daripada Isyak. Kalau sebelum 10 malam yang terakhir, beliau akan berhenti sekitar dalam 2 jam sebelum subuh, beliau akan berhenti. 20 rakaat je. Daripada Isyak straight sampai 2 jam sebelum subuh. Sehari boleh baca berapa juzuk? Kita kat Malaysia paling biasanya sehari 1 juzuk tu pun kita rasa hebat. Beliau biasanya satu malam, beliau akan baca sampai 2 juzuk, 3 juzuk. Kadang-kadang sampai masuk 4 juzuk. Dah hafal Quran. Lepas tu mereka menghayati sonok. Mereka sonok. Kita lah pula yang terketar-ketar sebab kita tak biasa. Tapi kalau kita hafal, kita pun sonok sebab kita pun saya tak langsung mengulang dalam solat. Maknanya sepanjang dalam bulan Ramadan, dah 1 hari sampai 2 juzuk, 3 juzuk dalam 20 rakaat itu, kalau 10 malam terakhir terus tak tidur. Daripada Isyak sampai subuh. Lepas subuh sambung mengajar, lepas tu baru berehat. Sebab tu kalau kita tengok, memang 10 malam terakhir itu digalakkan kita tak tidur langsung. Kita hidupkan seluruh malam itu dengan berzikir, membaca Al-Quran dengan salat dan semua. Jadi beliau, kalau 10 malam terakhir memang tak tidur sama sekali. Kalau sebelum 10 malam terakhir itu, lebih kurang 2 jam sebelum subuh, beliau akan berhenti. Tapi 10 malam terakhir memang baca panjang lagi. Berhenti dekat-dekat nak habis waktu je. Mari kita berhenti tu, lebih kurang dalam 10 minit nak masuk subuh. Kelang kabut makan sahur, siap-siap habis sahur, azan terus. Subhanallah tuan-tuan, dalam 1 bulan Ramadan, 3 kali khatam Quran tu biasa. InsyaAllah 3 kali khatam tu memang sampai. Kadang-kadang sampai 4 kali khatam Al-Quran dalam sembahyang tarawih. Kadang-kadang kalau malam panjang, dia mencapai sampai 5 kali khatam dalam sembahyang tarawih. Orang yang menghafaz Al-Quran, insya-Allah dia akan diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan syafaat kepada ahli keluarganya, yang mananya mereka ahli keluarga tu memang dah nak kena campaklah pinaka. Tapi dengan berkat kerana ada ahli keluarga yang menghafaz Al-Quran, orang yang sudah nak dicampakkan ke pinaka, ditarik semula tak jadi ke neraka, dibawa ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin yang dirahmati Allah, itulah kelebihan kita dapat membaca Al-Quran. Tambah lagi kalau kita ambil package
menghafaz Al-Quran. Kerana dengan sebab hafalan Al-Quran, kita akan mengulang dalam salat kita. Tuan-tuan bayang, saya nak buat satu contoh yang mudah. Guru saya, Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi yang saya cerita tadi, merupakan seorang doktor bedah, hidupnya sangat sibuk dengan orang, mengubat hati kami dari segi tasawuf, mengubat orang juga dari sudut kesihatan. Tiap-tiap hari mungkin ada 2-3 kes beliau terpaksa bedah orang. Dalam keadaan beliau tidak sempat, tetapi oleh kerana beliau menghafaz Al-Quranul Karim, beliau menghafaz Al-Quran, dan walaupun waktu beliau tidak sempat, dan beliau menjadikan ulangan hafalan Quran beliau dalam solat, setiap hari beliau akan ulang Al-Quran, sehingga akhirnya pengalaman beliau biasanya 2 minggu sekali khatam Al-Quran. Dalam sebulan beliau akan mengulang Al-Quran sebanyak 2 kali. 30 juzuk itu dibaca 2 kali dalam masa sebulan. Datang je 2 minggu, khatam Al-Quran 30 juzuk. Ulang daripada juzuk pertama balik. Lagi 2 minggu, selesai 30 juzuk. Begitu kehidupan beliau setiap hari. Dan subhanallah, kalau pada bulan Ramadan, tuan-tuan, kali ini saja kami tak dapat solat dengan beliau dengan sebab wabak penyakit yang melanda. Namun, kalau sebelum-sebelum ini, pada bulan Ramadan, kita akan tengok Allah memuliakan sungguh orang yang menghafaz Al-Quran. Guru kami tadi, Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, dengan beberapa anak murid beliau yang telah menghafaz Al-Quran dengan sempurna, mereka akan membaca Al-Quran dalam sembahyang tarawih. Kita paling banyak, kita biasa di Malaysia, sehari mungkin sejuzuk dalam solat tarawih. Ada juga saya dengar sahabat-sahabat kita, ustaz kita di Seri Petaling, mereka membaca Al-Quran lebih dari sejuzuk satu malam. Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab mereka menghafaz Al-Quran. Dan mereka rasa seronok kerana mendengar baca Al-Quran dalam sembahyang. Guru kami tadi, Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, dan anak-anak murid yang menghafaz Al-Quran, sehari 3 juzuk Al-Quran akan dibaca dalam sembahyang tarawih. Daripada start sembahyang isyak sampailah rakaat yang ke-20 sembahyang tarawih. Maknanya kalau bulan Ramadan, daripada 1 Ramadan sampai 19 Ramadan, itu biasanya sembahyang tarawih akan berterusan sampai sekitar sejam 2 jam sebelum subuh. Sejam 2 jam sebelum subuh itu, lebih kurang 2 jam sebelum subuh, beliau akan berhenti dan kami akan berehat, tidur sekejap. Masuk subuh, sembahyang, lepas tu belajar macam biasalah. Tapi pada 10 malam yang terakhir, start pada malam yang 20 sampai malam yang terakhir, yang tu tak tidur terus. Daripada start isyak, terus menerus sampailah lebih kurang kat 10 minit, 15 minit sebelum subuh, berhenti makan sahur, lepas tu memang azan tu lah. Dalam masa sebulan, tuan-tuan yang dirahmati Allah, 3 juzuk Al-Quran diulang dalam sembahyang tarawih saja, itu memang pasti. Pengalaman sebelum ni memang selesai 3 juzuk. Dan kadang-kadang, kalaulah katakan Mesir, malam ni agak panjang, kadang-kadang ada kalau musim sejuk, malam panjang. Musim panas, siangnya panjang. Sekarang ni, kami di musim panas, siang ni panjang. Malam ni agak pendek. Kalau malam ni agak panjang, kadang-kadang dalam masa sebulan Ramadan itu, sembahyang tarawih, Syekh Yusri akan khatamkan 5 kali Al-Quranul Karim dalam sembahyang tarawih. Kita nak khatam 30 juzuk tu pun jenuh dalam masa sebulan. Beliau 5 kali khatam Al-Quran dalam sembahyang tarawih. Bayangkan tuan-tuan, sebab apa? Sebab Al-Quran sudah di sini. Dan sudah menjadi kehidupan beliau. Jadi saya tak nak hanya kita seronok cerita tentang guru kita. Oh, guru saya gini, guru bagus, guru saya. Kita bila kita? Saya bila saya? Tuan-tuan bila? Bila lagi kita nak rasa kemanisan dapat solat macam para sahabat? Yang mana mereka seronok dengan Al-Quran. Mereka mengulang dalam solat. Sayyiduna Al-Imam, Sayyiduna Allahumma salli ala sayyidina Nabi, Sayyidina Uthman Ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Kerana beliau menguasai Al-Quran sampai Allah bagi karamah kepada beliau, 30 juzuk beliau dapat ulang hanya dalam sembahyang malam. 1 hari. Sampai tahap Allah bagi karamah. Secara akal, macam mana 30 juzuk nak baca start daripada isyak sampai subuh? Baca laju gila lah tu. Tapi, subhanallah, Allah bagi sampai tahap kepada Sayyidina Uthman Ibn Affan, sahabat Nabi, merupakan salah seorang khulafa' ar-Rashidun. Dalam satu malam, beliau boleh mengulang 30 juzuk Al-Quran daripada solat malam sahaja. Daripada isyak, lepas habis isyak, sambung sampai subuh, selesai 30 juzuk dalam solat. Nak katanya kerana Al-Quran sudah berada dalam dada mereka. Dan itulah
yang perlu sama-sama kita sahut. Kita seronok cerita orang tu, orang ni hebat. Kita bila? Dan saya cabar diri saya dan juga tuan-tuan yang dirahmati Allah untuk kita ambil perkara ini, kita dengki dengan orang yang hafal Quran. Dengan maksud kita nak jadi macam mereka juga. Tak bolehlah mereka saja yang hafal Quran, kita bila pula? Sebab dalam isu dunia kita berdengki. Orang ni kaya, kita dengki. Sebab apa? Dia boleh hafal Quran, kita tak dengki dengan dia. Sepatutnya kita juga kena dengki untuk menghafaz juga Al-Quranul Karim. Jadi tuan-tuan, bila sebut hafal Quran, jangan nampak budak tahfiz. Nampak diri kita dulu. Bila kita nak hafaz Al-Quranul Karim. Dan insya-Allah, niatkan dulu dalam hati, saya nak hafal Quran 30 juzuk. Ya Rab, mudahkan. Kemudian kita bertawakal kepada Allah. Kalau kita tak dapat hafal 30 juzuk sekalipun, kita sudah ada dalam jiwa kita, dalam keikhlasan kita nak hafal Quran 30 juzuk. Allah Ta'ala maha memudahkan. Mana tahu, dalam ramai-ramai Allah Ta'ala menjadikan orang, walaupun dia mungkin menghafaz lewat, umur 60 baru nak start. Hafal pula jadi susah, nak ingat pun susah. Tapi setiap kesusahan dalam ibadah, kesemuanya akan diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua tuan-tuan, bila sebut tentang Al-Quran, pastikan keluarga kita juga menghafaz Al-Quran. Katakan kita dah terlambat, tapi kita nak hafal Quran, tak apa, kita akan straight. Kita akan terus dengan menghafal Quran takat sampai kita mampu. Tapi dalam masa yang sama, pastikan anak kita ada sekurang-kurangnya seorang yang telah menghafaz Al-Quran. Tak dapat anak, pastikan cucu kita. Kerana kita nak ada dalam keluarga kita itu orang yang menghafaz Al-Quran. Sampai satu tahap nanti, kalau perkara ini disahut, maknanya akhirnya, sampai satu tahap kita harapkan setiap satu keluarga tu mesti memang ada yang hafal Quran. Dan boleh kata kita harapkan moga-moga berlaku sampai satu ketika nanti biasa dah. Biasa ayah hafal Quran, mak hafal Quran, anak biasa. Sampai jadi biasa. Sampai maknanya mudah cerita ni nak cari imam, jenuh nak cari. Jenuh nak cari sebab apa? Semua boleh jadi imam. Sepaksa pilih betul-betul. Sekarang ni nak cari imam 30 juz susah. Asal seorang dapat, dia tu kita tangkap. Sampai kita harapkan satu hari nanti, kalau sembahyang di masjid tu ada 50 orang, maknanya sekitar 40 orang tu hafal Quran tu biasa. Baru seronok bila imam tersilap baca. Contoh, tu dia, makmum. Wuruk. Semuanya pakat betul. Ini kalau kita sembahyang kat Malaysia, imam tersilap, senyap semua makmum. Bahkan lagi dahsyatnya, kalau imam tak datang masjid, makmum tak berani nak jadi imam. Itu lagi dahsyat. Alhamdulillah, dengan sebab berkat, dengan sebab ada peluang kita berada di rumah hari ini, saya kira ramai ayah-ayah kita sudah menjadi imam. Suami-suami sudah menjadi imam kepada isterinya. InsyaAllah ini peluang untuk kita menjadi seorang yang lebih baik dari segi ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pastikan kita berusaha untuk menghafal Al-Quran. Pastikan juga keluarga kita menghafaz Al-Quranul Karim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya kira mungkin ini saja kemampuan kita. Tadi pula berhenti sebab apa? Berlaku lain bermasalah. Maafkan kami, di Mesir ni kadang-kadang lain ada yang tak ada. Bila terputus tu sabarlah, tunggulah. Dia keluar balik tu ada tu. Baik tuan-tuan, sebelum kita beralih, insyaAllah ada rezeki, esok kita akan masuk pada hadis yang ke-27. Saya nak sentuh satu perkara yang menarik dalam hadis ini. Biasa tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita dengar Nabi SAW adalah seorang yang ummi, tidak tahu membaca, tidak tahu menulis. Nabi merupakan seorang yang ummi, tidak tahu membaca, tidak tahu menulis. Bahkan bukan sekadar Nabi, generasi Nabi ketika itu, zaman itu, rata-rata orang Arab tidak pandai membaca dan menulis. Okey? Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasula. Dialah Allah yang telah mengutuskan di dalam masyarakat yang tidak pandai membaca itu seorang rasul, iaitu Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi tidak pandai membaca menulis. Boleh kata ramai di kalangan orang Arab, boleh kata rata-rata orang Arab zaman Nabi tidak pandai membaca dan menulis, sehingga dipanggil mereka itu sebagai al-ummiyun, masyarakat yang tidak pandai membaca dan menulis. Kalau kita sebut hari ini orang tak pandai membaca, tak menulis, orang tak cerdik lah. Tapi zaman itu tidak pandai membaca dan menulis tidak dianggap tidak cerdik. Kerana orang Arab dia ada satu kemampuan luar biasa ketika itu, kekuatan hafalan dan kekuatan akal mereka. Walaupun mereka tidak pandai membaca dan menulis, kebetulan zaman tu alat tulis pun susah. Nak dapat kertas pun susah. Jadi, walaupun mereka tidak pandai membaca dan menulis, mereka dianugerahkan dengan kekuatan hafalan yang sangat hebat. Bila satu orang sebut satu ucapan, ada masalah ke?
Okey, orang Arab walaupun mereka tidak pandai membaca dan menulis, mereka ada satu kemampuan hafalan. Maknanya bukan sekadar kalau kita menghafaz sebab kita kena baca, kita kena ulang-ulang. Tengok buku. Mereka dengar sekali hafal terus. Maksudnya kalau orang sebut satu ucapan yang panjang, mereka boleh ingat secara huruf lalu. Maknanya ini kekuatan mereka. Sebab tu masyarakat ummi ini bukan dianggap orang yang tidak pandai baca dan menulis pada zaman itu tidak intelek. Bahkan mereka direzekikan dengan kemampuan hafalan yang sangat luar biasa. Subhanallah. Allah Ta'ala sangat pemurah kepada hamba-Nya. Zaman tu buku payah nak dapat, tulisan payah nak dapat, dengan kemampuan kewangan, boleh katakan orang Arab kata-katanya orang susah. Tapi Allah Ta'ala jadikan akal mereka pula hebat. Kita hari ni buku ada, kertas ada, Allah Ta'ala angkat sikit pula dari segi kekuatan hafalan kita. Tak seperti orang dahulu. Saya nak sebut perkara ni kenapa tuan-tuan? Bila sebut Nabi adalah merupakan seorang yang ummi, tidak pandai membaca dan menulis, sebenarnya selain daripada suasana masyarakat ketika itu, rata-ratanya memang tidak pandai membaca dan menulis, Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan Nabi SAW tidak pandai membaca dan menulis untuk menunjukkan Al-Quran daripada Allah. Al-Quran datang daripada Allah, bukan ciptaan Nabi SAW. Sebab maklumat-maklumat daripada Al-Quranul Karim, sebahagian isi kandung Al-Quran, kisah-kisah umat yang terdahulu, itu disebut di dalam kitab Taurah dan juga Injil. Maknanya benda bertulis. Zaman itu, Taurah dan juga Injil ada juga yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ada Taurah dan Injil yang diterjemahkan dalam bahasa Arab. Sebagai contoh, di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahawa Sayyiduna Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, sepupu kepada Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid. Beliau beriman dengan agama Nabi Allah Isa AS, dan dalam Sahih Bukhari disebut wa kana yaktubul kitabal Ibrani wa kana yaktubul kitabal Ibrani fayaktubu minal Injil bil Arabiyyah, dan sebagai riwayat fayaktubu minal wa kana yaktubul kitabal Ibrani fayaktubu minal Injil bil Arabiyyah, sebagai riwayat bil Ibraniyah, masya-Allah ay yaktub. Imam Bukhari sebut di dalam masyarakat ketika itu, antara yang menulis adalah Sayyiduna Waraqah bin Naufal, sepupu Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid. Beliau ini menulis, boleh menulis pertama, kemudian beliau menguasai bahasa Hebrew, bahasa kitab Taurah zaman itu. Kemudian beliau terjemahkan daripada Taurah dalam bahasa Hebrew, diterjemahkan dalam bahasa Arab. Antara tokoh penterjemah zaman itulah Sayyiduna Waraqah bin Naufal. Beliau beragama dengan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Allah Isa alaihissalam. Maknanya zaman itu, kalau nak tahu maklumat-maklumat yang tak diketahui oleh masyarakat Arab, mesti diambil dengan buku. Sama ada belajar, dengar orang dia belajar lah, maksud dia dengan mana-mana orang alim, atau dibaca. Subhanallah, Nabi Allah takdirkan tidak pernah mempelajari ilmu daripada mana-mana orang. Tak pernah dengar Nabi pernah menadah kitab dengan Sayyidina Waraqah bin Naufal, pernah menadah kitab dengan mana-mana pendeta Yahudi, tak pernah. Dalam masa yang sama, kok Nabi tengok, Nabi tak pernah belajar, tapi Nabi pernah terbaca kitab Taurah yang telah terjemahkan dalam bahasa Arab. Juga tidak. Kerana walaupun kitab Taurah ada pada zaman itu diterjemahkan dalam bahasa Arab, Nabi tidak boleh membaca. Tiba-tiba Allah Ta'ala memberikan Al-Quran kepada Nabi dalam usia 40 tahun. Sepanjang daripada Nabi kecil sampai umur 40 tahun, semua orang Arab tahu Nabi tak pernah belajar, Nabi tidak pandai membaca, Nabi tak pernah baca kitab sebab Nabi tak boleh membaca. Tiba-tiba datang Al-Quran dengan satu maklumat yang orang Arab tak pernah tahu. Orang yang beragama dengan agama Nabi Isa pula tengok maklumat sama dalam Al-Quran macam yang dalam kitab Taurah. Cerita tentang Fir'aun, cerita tentang Nabi Musa, cerita tentang kisah Nabi Daud. Sedangkan masyarakat Arab ketika itu, mereka tidak terdedah dengan berita-berita ini. Mereka hanya tahu kisah mereka saja. Mereka tidak terdedah dengan cerita Fir'aun. Mereka tak pernah terdedah dengan kisah Nabi Isa. Walaupun sikit-sikit maklumat, tapi tidak sebagaimana yang telah disebut Al-Quran. Jadi orang yang berfikir akan mengatakan, bila Nabi tidak pandai membaca dan menulis, Nabi tidak pernah belajar, Nabi tak pernah baca buku, bahkan kalau letak buku depan Nabi pun Nabi tak boleh nak baca,
tiba-tiba Nabi menyatakan satu ucapan yang diperakui oleh sarjana ketika itu di kalangan ahlul kitab. Ini tidak lain dan tidak bukan bukti sangat tepat, bukti sangat nyata menunjukkan Nabi kita Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul utusan Allah yang diwahyukan kepada baginda. Dan antaranya tuan-tuan yang dirahmati Allah yang menarik dalam hadis ini, Nabi yang tidak pernah mempelajari, tidak pernah membaca, tidak pernah menulis, tidak pernah belajar. Ini huruf apa, ni huruf apa, ni huruf apa. Tiba-tiba dalam sabdaan Nabi, Nabi bersabda, La aqul alif lam mim harfun walakin alif harf walam harf wa mim harf. Nabi telah menyebut huruf. Subhanallah. Sedangkan Nabi tidak pernah belajar. Ini huruf apa? Ni alif, ni ba, ta, sa. Nabi tak pernah belajar. Tiba-tiba bila disebut turun kepada Nabi firman yang berbunyi alif lam mim, Nabi sebut kepada kita alif huruf, lam huruf, mim adalah huruf. Ini adalah satu perkara yang sangat luar biasa, menunjukkan maklumat Nabi ini semuanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Nabi yang tidak pernah membaca dan menulis, tak pernah tahu ini huruf apa, ni huruf apa. Tiba-tiba Nabi sebut alif lam mim itu ada huruf alif, ada huruf lam, ada huruf mim. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, sebenarnya semakin kita masuk dan menghayati hadis baginda Nabi, semakin kuat keyakinan kita betul-betul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini betul-betul utusan yang telah diutuskan oleh Allah kepada kita semua. Beruntunglah kita dipilih oleh Allah menjadi keluarga besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghayati hadis-hadis baginda, merasa kasih kepada baginda, jatuh hati kepada baginda, sehingga akhirnya orang yang paling kita cintai tak lain tak bukan adalah baginda, lebih daripada seluruh manusia yang lain. Semoga Allah mengekalkan cinta ini dan mengekalkan kita bersama dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar semakin kuat dan tebal iman kita, semakin kuat cinta kita kepada Nabi. Dan apabila kita cinta pada Nabi, al-mar'u ma'a man ahab, seorang itu dia akan bersama dengan orang yang dia kasihi. Para hadirin yang dirahmati Allah, semoga semua yang hadir diberkati Allah dan mendapat kebaikan yang berterusan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Baik, khair insyaAllah. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله.